Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi video kita. Tapi untuk kali ini kita akan pergi kepada aspek tata bahasa. Untuk hari ini, untuk sesi ini kita akan menelaah, bercerita tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, jom. Okey, ayat tunggal. Tengok macam gambar ni dia tunggal dia. Seorang aja, seorang saja. Satu Tunggal ni maksudnya dia satu lah. Satu. Satu apa ayat. Kita akan tengok apa benda yang satunya. Okey, jom. Okey, apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal, ayat yang terbentuk daripada satu subjek dan satu predikat. Contohnya, pelancong itu dari Filipina. Gadis itu sepupu saya. Tia menguli tepung. Okey, dia cerita dia satu subjek, satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Subjek apa, predikat apa? Okey, apa benda subjek predikat ni? Subjek ni kat depan, predikat kat belakang. Macam tu ke? Mungkin kebiasaannya macam itulah. Tapi ada penerangan dia sebenarnya tentang apa itu subjek, apa itu predikat. Jadi contoh kat sini tengok gambar ni ada tepung. Ni orang ni mungkin Tia lah ni kan. Tia menguli tepung. Okey, kita akan tengok apa benda. Apa lagi penerangan yang ada tentang ayat tunggal. Okey, subjek, predikat. Apa dia? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Diterangkan. Diterangkan maksudnya dia ni diterangkan oleh bahagian ayat yang satu lagi iaitu predikat. Predikat ni pula bermaksud menerangkan. Menerangkan. Okey, kalau contohnya kat sini tengok ni. Nenek mengajar saya. Okey, nenek mengajar saya. Mana satu subjek, mana satu predikat? Subjeknya ialah nenek nenek kenapa? Nenek mengajar saya. Okey. Contoh tengok gambar kedua. Tengok puan apa ni Puan Carol. Okey, Puan Carol berenang berenang berenang. Puan Carol berenang di tasik. Okey. Puan Carol berenang di tasik. Yang subjeknya apa? Predikatnya apa? Ingat tengok subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Jadi yang menjadi subjeknya ialah sekejap. Yang menjadi subjeknya ialah Puan Carol ni Puan Carol ni dia menjadi subjek. Yang menjadi predikat ni, yang jadi predikat ni ialah perbuatan dia yang berenang-renang tu. Perbuatan dia yang berenang-renang tu ialah dia punya predikat. Maksudnya dia menerangkan tentang Puan Carol. Okey. Yang ketiganya, siamang itu sedang berjalan. Contohlah, siamang itu sedang melintas jalan. Okey, siamang itu sedang melintas jalan. Subjeknya dekat sini ialah ni siamang ni. Makhluk ni lah. Makhluk ni beruk ni monyet ni lah. Monyet spesies monyet spesies monyet siamang ke apa ke nama tak tahu, tapi siamang ni katanya. Siamang itu sedang melintas jalan. Siamang itu ialah subjeknya. Predikatnya ialah perbuatan dia ni yang melintas jalan ni. Perbuatan dia melintas jalan tu ialah predikat. Maksud penerangan tentang siamang tu tengah buat apa. Nenek ni tengah buat apa tadi. Puan Carol ni tengah buat apa.
Kenapa dengan siamang ni? Siamang itu sedang melintas jalan. Kenapa dengan Puan Carol? Puan Carol sedang berenang-renang. Kenapa dengan nenek? Nenek mengajar saya. Okey, itu ialah sedikit sebanyak penerangan tentang apa itu subjek, apa itu predikat. Okey, tak ada, kalau tak jelas lagi, kita akan tengok lagi contoh-contoh yang ada selepas ni. Okey, jom. Gabungan subjek dan predikat ini akan membentuk binaan ayat tunggal. Okey, satu subjek, satu predikat, jadilah satu ayat tunggal. Ayat tunggal macam gambar tadi tu, ayat tunggal. Okey, contoh subjek dan predikat jadi ayat tunggal. Okey, contohnya kat sini. Contohnya saya. Eh, okey, saya. Saya ni ialah subjek. Predikatnya suka makan buah durian. Jadi ayat tunggalnya saya suka makan buah durian. Okey. Apa benda yang nak diterangkan ni? Yang nak diterangkan ni ialah saya lah. Yang perlu diterangkan. Yang menerangkan saya itu ialah suka makan buah durian ni. Bila adanya predikat suka makan frasa ni, frasa suka makan buah durian ni, jadi saya itu sudah diterangkan. Apabila dia dah diterangkan, confirm lah, dia jadi satu ayat tunggal lah. Bila ada satu subjek, satu predikat, dia jadi satu ayat tunggal. Okay, contoh lain. Mereka bermain di taman permainan. Mereka ni ialah subjek. Predikatnya bermain di taman permainan. Ini bermain di taman permainan ni ialah penerangan kepada mereka. Mereka buat apa? Mereka bermain di taman permainan. Okey. Nadia memandu keretanya sendiri. Nadia ni, Nadia apa hal? Sini Nurul. Sini Nadia, sini Nurul. Okey, salah mungkin. Ni salah type ni. Sekejap. Boleh tukar tak? Okey, kita buang ni kejap. Buang ni. Sekejap. Nadia. Okey. Nadia memandu keretanya sendiri. Okey. Nadia buat apa? Nadia ni memandu keretanya sendiri. Apabila menerangkan, nanti kita gunakan predikat. Subjeknya Nadia. Ayah pergi ke pejabatnya. Subjeknya ayah. Predikatnya pergi ke pejabatnya. Ini ialah menerangkan apa yang berlaku kepada ayah. Apa yang ayah tengah buat. Itu ialah subjek dan predikat. Okey, settle dah ayat tunggal. Simple je sebenarnya ayat tunggal ni. Ayat tunggal ni merupakan satu perkara yang sangat simple sebenarnya. Dia asas kepada kemahiran berbahasa awak. Kalau susah sangat nak belajar bahasa, boleh mulakan dengan ayat tunggal. Kalau susah sangat nak bina ayat, mulakan dengan ayat tunggal. Okey, tadi ayat tunggal, sekarang ayat majmuk. Ayat majmuk ni apa pula? Ayat majmuk ni bermaksud dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung. Seperti dan, yang, bahawa, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya, lalu dan banyak lagi lah, ada lagi lah lain-lain. Okey. Macam mana nak detect macam mana kita nak tahu ayat tu ayat tunggal ke ayat majmuk ke? Paling asas bukan paling asas lah, paling senang nak tahu dia punya trik dia lah, tips dia lah nak tahu ayat tu panjang. Bila ayat tu panjang, besar kemungkinan ayat tu ayat majmuk. Sebab ayat tunggal ni jarang panjang. Dia jarang sangat panjang. Sebab dia cuma ada satu subjek, satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Sedangkan ayat majmuk, dia ialah dua atau lebih ayat tunggal. Maksudnya dua subjek atau dua predikat. Dua subjek, tiga predikat. Suka hati lah. Sebab dia lebih kan. Dia lebih. Dia majmuk. Dia penggabungan antara dua atau lebih ayat tunggal.
Okey. Dia punya kunci kira-kira. Kira-kira dia macam inilah. Ayat tunggal tambah kata hubung tambah ayat tunggal. Jadilah ayat majmuk. Senang je. Ni satu tambah kata hubung tambah kata tunggal jadilah kata pula ayat majmuk. Ayat majmuk contoh macam gear ni lah. Satu gear campur dengan satu gear campur dengan satu gear. Jadilah ini jadilah dia sebagai enjin contohnya lah. Inilah kata majmuk ayat majmuk ayat majmuk. Contoh ayat majmuk. Saya suka makan buah durian. Tambah dengan kata hubung. Saya suka makan buah rambutan. Ayat majmuknya. Saya suka makan buah durian dan rambutan. Buah durian dan buah rambutan. Settle. Macam mana nak tahu ayat majmuk? Ni ada kata hubung dan. Kata hubung dan ni. Ayat tunggal dan kata hubung. Jadilah ayat majmuk. Kan panjang tu. Lebih panjang berbanding ayat tunggal. Okay. Mereka bermain di taman permainan. Kata hubung yang taman permainan itu serba lengkap. Mereka bermain di taman permainan yang serba lengkap itu. Okay. Ini ialah ayat majmuk. Ayat majmuk kepada dua ayat tunggal ni. Dua ni cantum menggunakan kata hubung yang. Jadilah ayat majmuk ni. Mereka bermain di taman permainan yang serba lengkap itu. Nurul memandu keretanya sendiri. Kata hubung sambil Nurul menyanyi kegembiraan. Jadi ayat majmuknya Nurul memandu keretanya sendiri sambil menyanyi kegembiraan. Settle. Itulah ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ni dia menggabungkan dua atau lebih ayat tunggal. Dua atau lebih ayat tunggal. Berkenaan dengan kata hubung ni pula, nanti kena tengoklah penerangan tentang kata hubung. Kata hubung ada banyak ada banyak. Bukan ini ialah contoh saja. Ada 3 ni contoh je. Sebenarnya kata hubung ada banyak, lebih daripada 3. Macam tadi kat belakang pun, yang slide yang belakang memang ada lebih daripada 3 kata hubung. Tak apa, nanti pelan-pelan kita akan cari, kita akan buat penerangan tentang kata hubung. Okey? Alright. Okey, baik. Untuk hari ini, untuk kali ini, sesi ini, itu saja perkongsian kita. Jangan lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okey? Assalamualaikum. Bye. Salam sejahtera.